Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih. Betul. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas. Dah siap, dah semua siasatan 1 tahun, kerajaan kami jatuh. Yang depan ni lah penjatuh ni. Janganlah penjatuh kerajaan ini. Saya ingat pilihan raya akan datang. Lepas tu jatuh pula. Tan Sri. Jadi kita dah siap buat kajian semua. Nak laksana, jatuh pula. Kali ini tidak, insya-Allah. Tuan-tuan akan lihat, ahli parlimen akan lihat kejayaan kita selepas ini. Sebelum kajian dibuat, saya bimbang kajian ini saya tak tahu bila. Tapi saya minta sebab 1,800 tu saya di hadapan mata. Saya juga pesawah tapi saya tak ambil duit lah, saya bagi ke orang itu ya. Saya juga pesawah yang Muhammad. 1,800 dia beli. Tetapi lepas 3 minggu 1,400. 400 ringgit. Orang yang bernasib baik orang pelih. Sebab masa 1,800 di perlis. Orang Kedah paling nasib tidak baik. Mereka bila mula habis 1,400. Jadi kesian kepada orang Kedah ya. Kiri kanan dia kena. Jadi Imam Ahmad, saya nak cadangkan supaya reformasi ini sebelum dimulakan buat terus 1,500 dia orang terima. Gaji minimum 1,700. Jadi kami duduk tengah-tengah lah, no problem. Sebab gaji minimum naik, sama gaji minimum naikkan harga lantai 1,500. No problem. Ini cadangan daripada banyak pihak. Terima kasih. Terima kasih Harau. Sebenarnya harga padi turun mengejut itu selepas saya mengumum pada bulan Oktober yang lalu, iaitu kita akan buat satu reform besar-besaran. Maka harga padi, pembelian padi daripada 1,800 dia turun ke 1,400. Ya Muhammad, ini bermakna, ya Pak Menteri. Ini bermakna mereka sedikit gerun kepada menteri ini. Ya Pak Menteri, kenaikan yang oleh kelang swasta ni 2 kali, 2 musim. Dia naik 1,800, dia turun. Kemudian musim yang kedua, dia naik juga. 1,800 dia turun balik. Saya ingat dia tak ikut pengumuman menteri ni sebab ikut suka dia lah. Ya, sebab itu kita akan buat satu reform yang besar. Gabungan daripada KPDN dengan KPKM, kita akan buat pembaharuan ini. Orang kata pembaharuan ini boleh selesai atau tidak, kita cuba. Tempat saya ini 60% pengeluaran padi. Tiba-tiba beras tempatan tak ada. Okey. Apabila orang takut hari ini menyebabkan naik harga padi pun turun 1,400. Soalan saya, payah sangat ke nak atasi benda ni? Saya ingat benda paling mudah. Kita tahu pergi di kilang mudah kerana setiap penjual padi itu, pesawah tadi, dia mesti ada nota dia kepada pengilang. Invoice dia, pasal dia nak dapat claim subsidi. Boleh tanya tokek kilang, beras ni, padi ni kau letak mana? Di situ kita boleh rap pegang dah. Jadi memang nanti akan dijawab oleh menteri, kita tak cukup penguatkuasa. Betul. Kita pergi sikit sekala. Kalau agak-agak tak ada kemampuan, kami wakil rakyat, kami daripada PN bersedia untuk pergi ke kilang-kilang sana. Tahniah Bagan Serai. Nanti saya pergi rush mana-mana kilang, saya panggil Bagan Serai. Tak datang jaga. Dan kita tahu di sudut kuasa ini kementerian akui. Sebab itu dalam reform ini kita nak gabungkan semua penguatkuasa di bawah kementerian ini, digabungkan kepada satu. Sama ada daripada Makis, daripada padi dan beras, daripada LKM, daripada semua. Kita gabung itu, kita akan ramai penguatkuasa yang akan bertindak. Dan saya yakin Buluran boleh faham hal ini, hal penguatkuasa ini. Tapi hal penguatkuasa ini kita nak buat pun mesti ada penyeimbangan. Dalam hal laporan kita mau petani untung. Pengilang pun kita nak dia untung. Pengedar kita nak dia untung. Pengguna pun tidak dibebankan. Sebab itu kita kena lihat di semua segi supaya semuanya win-win. Persoalan saya ringkas ya, Speaker. Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih. Betul. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas.
Jadi saya kata soal beras padi ini rumit, tapi dia boleh selesai, bukan tak boleh. Saya kata tadi macam nak keluarkan di Pasir Putih kita boleh dapat 10 tan. Kalau buat cara begitu di seluruh Malaysia 7 tan per hektar, kita dah beras cukup di Malaysia ini. Tapi kita tahulah banyakkannya ada, bukan semua lah sawah pendawah kajin, tapi ada yang pakti, tanam, tinggal, toy, telefon untuk tanya subsidi. Jadi kalau buat benda cara pakti, tak boleh capai hasil yang baik. Tapi bila kita tumpu, walaupun dulu bukan kawasan pengeluaran yang tinggi, misalnya di Pasir Putih, daripada 3 tan naik ke 10 tan. Artinya boleh. Per hektar. Artinya Bumi Putra boleh. Tapi tumpuan mesti diberi. Kalau tanam, kemudian kita cakap buat bendang rugi. Buat bendang rugi. Bangla ambil untung. Bagaimana kalau Bangla ni dah dia kuasai sayur, tak lama lagi dia kuasai bendang pula. Sebab Cameron Highlands kita tahu, penanam mereka, pengedar mereka, penjual di Selayang pun mereka kuasai sudah rantaian. Rantaian bekalan mereka dah kuasai kerana kerajinan mereka. Jadi kita kena lihat secara ini, secara kritik ke dalam. Kenapa kita gagal? Bila kita turun, kita usah, kita nampak ianya meningkat. Sebab itulah hal padi ini saya melihat secara serius. Sebab kita membesar dalam bendang. Saya dulu naik kebau. Faham? Lembu pun saya naik. Yang menjadi heboh dalam parlimen itu. Saya dulu bila jadi Menteri Pertahanan, yang pertama saya panggil Tan Sri Amrin Buang buat jawatankuasa siasatan. Dah siap, dah semua siasatan 1 tahun, kerajaan kami jatuh. Yang depan ni lah penjatuh ni. Kemudian sekarang kita nak tubuh jawatankuasa ni, kita nak buat pembaharuan. Janganlah penjatuh kerajaan ini sehingga pilihan raya akan datang. Lepas tu jatuh pula. Tan Sri. Jadi kita dah siap buat kajian semua, nak laksana, jatuh pula. Kali ini tidak, insya-Allah. Tuan-tuan akan lihat, ahli parlimen akan lihat kejayaan kita selepas ini. Yang Muhammad akan jadi yang menteri yang terbaik selepas Menteri Luar Bandar. Untuk menjawab, yang lain jawab betulihlah. Kami datang ramai-ramai ni untuk berinteraksi dengan Yang Muhammad. Yang Muhammad telah memberi ruang yang bagus, alhamdulillah Yang Muhammad. Majukan Kalaupun soalan. kerajaan jatuh, Yang Muhammad akan diambil balik, jangan bimbang. Okey, baik. Yang Muhammad, soalannya mudah. Punca beras naik harga kerana kita apungkan beras import. Saya dah ulang berkali-kali. Kalau beras import tak diapung, harga tak naik. Nombor 1. Yang Muhammad telah sebut bahawa harga jatuh daripada 1,008 ke 1,004 kerana Yang Muhammad telah mengeluarkan kenyataan. Maka takut pada Yang Muhammad. Yang Muhammad jawapan tadi bahaya sebab petani akan minta Yang Muhammad buat ganti rugi RM400. Jadi betul kerana sekarang ni orang takut pada Yang Muhammad. Kami nak Yang Muhammad tetapkan sebelum apa-apa ni nak masuk padi yang kedua ni 1,500 dulu harga lantai, dan jangan apungkan beras import. Beras tempatan akan ikut harga import. Harga import tak diapungkan, katakan RM30, harga tempatan akan ikut. Sebab memang perangai makanan ni dia ikut beras. Kalau beras naik, dia naik. Tapi kalau beras tak naik, semua makanan akan turun. Terima kasih, Yang Muhammad. Apa persoalan yang dikemukakan oleh Yang Muhammad tadi akan terjawab bila saya bentangkan reform yang akan dibuat ini. Semua kena sokong. Kecuali, dan nak tetapkan 1,500 itu, saya bukan diktator. Saya kena bincang dengan semua pihak. Terutama dengan nakol dan sebagainya. Sebab kita kerajaan ini kita ada sistem. Semua bekas menteri depan ini. Dulu pun masa jadi menteri wilayah kita minta korek parit di sini. Kita balik, menteri jawab, kita balik bincang dulu dengan engineer. Jadi begitu.